walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Sadaqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini, pada hari Jumaat yang penuh barakah, untuk sama-sama kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala Allah memberikan, menurunkan barakah yang banyak kepada diri kita, kepada qaryah kita. Allah menyatakan dalam surah Al-A'raf, walau amanu ahlul qura, jika katakan pada satu kawasan itu beriman, wattaqau, bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti akan membukakan daripada pintu langit dan bumi ini barakat untuk sama-sama kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan barakah kepada diri kita, keluarga kita, terutama dalam menghadapi cabaran pandemik COVID-19. Kita terus bersama dengan Al-Quran, dan pada hari ini kita bersama dengan Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Ustaz ya, penuh hari Jumaat ini kita bersyukur kita dapat bersama lagi untuk membaca Al-Quran, dan kita jemput pada tuan-tuan untuk berkongsi di Facebook masing-masing, dan kita ingin mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah pada hari ini. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi. Kita memulakan majlis kita dengan Ummul Quran untuk sama-sama kita mengingatkan kepada diri kita berkali-kali ya, bahawa kita memuji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita puji dalam surah Al-Kahfi, Allah menurunkan kitab kepada hamba-Nya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kita sebagai umat Nabi, untuk kita meluruskan walam yaj'al lahu iwaja, tidak ada kebengkokan di dalam Alkitab ini, dan ia menjadi sumber nilai qayyimah. Al-Qimah dia adalah juga sebagai sumber ilmu untuk meluruskan cara kita berilmu dan cara kita menilai sesuatu perkara. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan meneruskan bacaan kita pada halaman 174. Kita lihat sinopsis kandungan bagi halaman ini, iaitu pada ayat 179 kita akan melihat faktor kesesatan yang menyebabkan manusia itu dicampak ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini Allah beritahu tentang apakah yang menyebabkan sesat dan juga ghafilun, bagaimana manusia itu boleh lalai ya, lalai yang menyebabkan tersesat. Dan kemudian apakah ubat kepada kelalaian tersebut? Asmaullahul husna, bilik Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita manfaatkan, untuk kita berdoa setiap masa. Itu yang disampaikan pada ayat 180. Dan kemudian pada ayat 181 kita akan melihat pada golongan yang mendapat hidayah dan golongan yang mendustakan Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan umat Islam ya, dan juga bukan Islam. Siapa orang yang mendustakan, siapa yang mendapat hidayah. Dan ayat 187, ayat terakhir pada halaman ini, pengetahuan tentang hari kiamat.
hanya ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun nabi berdakwah, tanda nabi adalah makhluk, adalah bukan Tuhan, bahawa nabi itu tidak tahu bilakah hari kiamat tersebut. Jadi ini adalah sebagai tanda bersama untuk kita jangan lalai. Halaman 174 ini menggalakkan kepada kita bagaimana tak nak lalai seperti mana Nabi Adam pernah lalai tetapi akhirnya cepat-cepat bertaubat. Maka ayat ini ataupun hidayah inilah yang dibekalkan pada Nabi Adam, dibekalkan kepada kita Bani Adam untuk tidak lalai apabila berada di atas muka bumi ini. Kita mulakan bacaan ayat 179 hingga ayat 184 bersama Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Betul-betul sahabat-sahabat Al-Quran, kita alhamdulillah bertuah syukur pada Allah Taala dipilih sekali lagi untuk mendalami kalamnya, muka kitab yang terbesar, kitab yang sangat afdal yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi petunjuk bagi sesiapa yang ingin mahukan kesempurnaan ataupun sukses hidup di dunia dan di hari akhirat. Dan bila sebut petunjuk ini, dia akan berfungsi bagi sesiapa yang mahu membaca, bagi siapa yang mahu mempelajari, memahami dan tadabbur akan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Moga hidup kita ini dipandu oleh wahyu ilahi. Baik, hebat ayat kita pada semua hebat, tapi hari ini sangat hebat ayat yang insya-Allah akan dicerahkan lagi oleh Ustaz Tuan Fazrul insya-Allah. Ayat 179 hingga 184. أعوذ من الشيطان الرجيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 179 hingga 184 untuk mengingatkan kepada kita, jika semalam kita sudah pun melihat kepada may yahdillah, siapa yang diberikan hidayah, fahuwal muhtadi, maka orang itulah yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil faulaika humul khasirun, orang yang disesatkan dia menjadi orang yang paling rugi, ya. Muhtadi ini adalah orang yang diberi hidayah, yang diberi hadiah, Ustaz, ya. Jadi setiap kali tuan-tuan bersama dengan My Quran Time ataupun mengikuti kelas membaca Al-Quran,
dalam hidup kita, kita mohon hidayah, ihdinas siratal mustaqim, kita dapat sahaja hidayah, sebenarnya itu adalah muhtadi, orang yang diberi hidayah yang mendapat hadiah, ya. Tapi kalau orang yang disesatkan tidak mendapat hidayah, orang ini digelarkan sebagai khasirun, amat rugi. Dia seperti kalau di dalam laut tu Ustaz ya, di sungai itu macam orang tengah lemas. Dia walaupun dia fizikalnya tidak lemas, tapi emosinya tengah lemas. Dia sedang berasak dengan cabaran untuk hidupnya itu tidak bermakna ataupun tidak bernyawa, seperti orang lemas, ya. Tetapi fizikal masih hidup lagi. Dia jadilah seperti zombie. Dia hidup, terutama zaman PKP ni Ustaz ya, mudah sangat stres, dan dia rasa kalau stres tapi akhirnya kembali pada Tuhan, okey. Ya, memang Allah beri ujian, tetapi dia ada yang stres menyebabkan dia makin jauh daripada Allah. Yang itu adalah khasirun, orang yang amat rugi, ya. Maka pada ayat 179 ini Allah membawakan apa beza di antara orang yang sesat, ya, dan juga orang yang diberikan hidayah, iaitu apabila Allah menyatakan walaqad zara'na, Allah telah mengisi, ya, dalam Jahannam itu banyaknya daripada kalangan jin wal ins, daripada jin dan juga manusia. Jadi dua kumpulan ini mengapa diisikan di dalam Jahannam, diberi fokus, kerana bercakap tentang selain daripada jin manusia ada lain, ada batu, ya, di dalam neraka tersebut. Tetapi jin dan manusia inilah yang mempunyai pilihan, ya, yang diberikan pilihan, diberikan potensi. Dalam surah Sajdah Allah beritahu tentang ada hati, ada pendengaran dan juga ada mata. Maka di sini Allah menyatakan lahum qulub, mereka ada hati tetapi la yafqahuna biha, ya. Mereka ada hati secara fizikal tetapi hati secara spiritual untuk memahami sesuatu perkara dia tak ada. La yafqahuna biha, dia tidak mahu gunakannya untuk menggunakan hatinya untuk memahami sesuatu perkara. Walahum a'yunun, mereka ada mata tetapi mereka tidak melihat, ya. Fizikal mereka nampak tetapi mereka tidak lihat sampai kepada kefahaman, ya. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka ada telinga tetapi mereka tidak membawa kepada kefahaman. Jadi kefahaman ini, yafqahun ini adalah satu perkara yang penting Ustaz, ya. Pasal bila bercakap tentang hati ini, semua orang katakanlah, ya, Hamka membawakan contoh dengan mata, dengan telinga. Kita boleh je, mata kita nampak matahari, mata nampak bulan, saiz lebih kurang sama. Tetapi bila kita ada yafqahun, bila ada ilmu kefahaman yang betul, kita tahu bahawa matahari dengan bulan tak sama saiz dia. Kerana matahari itu dia lebih jauh lagi berbanding dengan bulan, tapi akhirnya kita nampak saiznya sama saja. Itu kesan apabila hati kita ada ilmu yang memahami, istilahnya yafqahun, ya. Ataupun kalau kita bercakap tentang kita dengar, tuan-tuan dengar dekat TV sekarang, sama bunyi dengan dengar kawan ataupun anak kita bercakap. Kita kalau tak faham, kita cakap sama je kot, kan. Penceramah ataupun Ustaz Tir dengan anak saya sama je kot, pasal bunyi sama. Tetapi bagi orang yang yafqahun, dia tahu bahawa tak sama, ya. Walaupun nampak depan mata, tapi dia tahu bahawa Ustaz Tir, bagi tuan-tuan yang berada dekat Germany contohnya, ataupun yang berada dekat dekat Canada ke, dekat Singapura ke, dekat Perlis ke, tahu bahawa sebenarnya jarak hakikatnya adalah tidak sama. Jadi inilah kepentingan Allah mulakan dahulu dengan lahum qulub la yafqahuna biha, kerana mata dan telinga hampir semua orang ada, ya. Seperti lembu pun ada, ya, ada mata, ada telinga. Tetapi yang membezakan jin dan manusia yang akan pergi ke syurga Allah, yang mendapat hidayah dengan yang tak dapat hidayah, seperti binatang ternakan, Allah nyatakan sini ulaika kal an'am balhum adall, ya. Mereka seperti binatang ternakan. Mengapa tak seperti tiger, seperti harimau ataupun seperti singa? Kerana binatang ternakan ni Ustaz, ya, kalau lembu ke apa, dia punya perangainya ialah dia makan, dan dia nampak jauh sana ada harimau pun dia makan. Bila dah dekat sangat harimau ataupun serigala, ya, seperti kambing contohnya ataupun ayam, bila dah dekat sangat kucing, barulah dia akan berlari, ya. Dia tidak mengambil pelajaran bahaya yang mungkin datang. Itu adalah sifat al-an'am. Jadi ceritanya apa? Bagi manusia yang dimasukkan ke dalam Jahannam ataupun jin, mereka ini adalah tidak peka kepada bahaya yang melanda kepada diri. Dia tak rasakan bahawa sebenarnya Ustaz, ya, mungkin dia tengok ada orang meninggal, kan, kerana COVID-19. Tapi hati dia
tidak memahami sebenarnya ini mesej daripada Allah untuk saya makin dekat lagi dengan Allah SWT. Itu namanya la yafqahuna biha. Dia nampak okey, dia takut, orang lain takut dia pun takut, ya, tapi takut dia bila dia tak kena COVID-19 ataupun kalau dia rasakan bahawa saya okey, saya nanti dapat vaksin, kesannya ialah selepas daripada dia dapat sesuatu ujian itu, dia lupa kepada tujuan ujian itu diberikan. La yafqahuna biha, ya. Jadi ini yang berlaku kepada lembu, ustaz, ya. Dia perumpamaan Allah ni memang ganas sikitlah, ya, tapi itu realiti. Lembu ialah bila ada harimau kan dekat, dia pun akan lari kan, ayam ke, lepas tu dia makan balik, dia tak kisah pun waktu azan ke, dia tak kisah, dia tetap makan juga. Ataupun apa lagi, waktu kena buat nak raya korban pun dia relax lagi, makan sambil orang dah keluar pisau tu, itu pun kadang-kadang relax lagi kan. Jadi yang ini kita harapkan kita tidak jadi orang wa ulaika humul ghafilun, kita tidak jadi orang yang lalai. Ini ciri lalai yang sebenarnya, iaitu apabila kita di atas muka bumi ini kita tidak nampak bahaya yang datang bila dia telah diingatkan, tetapi insya-Allah bila kita banyak membaca al-Quran, kita akan mampu menjadi orang yang tidak lalai. Itu sebabnya ubatnya pada ayat yang ke-180, walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki asmaul husna, maka mohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna. Ya, itu sebabnya solat dan juga doa, ya, selain daripada membaca al-Quran, adalah 3 aktiviti penting yang kita akan berinteraksi dengan asmaul husna. Maka itu ubat kepada lalai. Makin kita memerhati balik kepada alam ini, kita akan akhirnya mengatakan bahawa saya perlu dekat dengan Allah, ya. Bila kita tengok COVID-19 melanda sekarang ini, kita tahu bahawa saya kena dekat dengan Allah. Bukan sekadar ini adalah fenomena alam, ini sekadar satu pandemik, nanti akan surut, akan selesailah dan kita kembali balik semula. Bukan itu point dia. Pointnya ialah Allah suruh kita dekat. Kerana apa? Kerana selama ini kita mendapat subsidi daripada Allah, dan bila Allah tarik balik subsidi, kita pun terkejut. Sepatutnya dah terkejut dah, tapi bagi apa Ustaz, kalau ulaika kal an'am, ayam ke apa ke, kalau tarik dia pergi cari tempat lain kan, bila dapat balik kan, dia pergi cari balik. Jadi perumpamaan ini adalah perkara penting, dan Allah ingatkan wadharul ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun, iaitu apa maksudnya? Tinggalkanlah orang-orang yang menyalah ertikan nama-namanya, mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ada orang yang dia rasakan zaman dahulu, pada zaman Nabi itu, dia gunakan nama Allah tapi untuk dia buat perkara yang tidak senonoh kan, ataupun dia kata Ar-Rahim tetapi dia ucapkan sambil dia berlega di sekitar Kaabah tersebut, ya. Dia panggil Allah Rabb dan sebagainya, tapi untuk dia menyembah berhala juga, ya. Dia tukar jadi Lata, Uzza dan sebagainya. Aziz tapi jadi Uzza kan. Jadi itu satu. Tetapi zaman sekarang, macam manakah salah guna ini? Yulhidun ini ada kaitan dengan ilhad ataupun mulhid, orang yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Iaitu apa? Dia kata bahawa sekarang ni COVID-19 kan, Tuhan ni zalim kan, berapa bagi kita sampai ada orang tak makan terus tak makan. Contohnya dia mempersoalkan Allah. Itu Allah kata apa? Sayujzauna ma kanu ya'malun. Tapi sebelum itu Allah kata wadharul ladina yulhidun. Tinggalkan mereka, jangan kisah sangat, jangan beri perhatian pada mereka sangat. Kerana apa? Kerana orang-orang ini adalah orang yang lalai. Dia tidak menggunakan nama Allah, yang Allah hanya ada nama yang baik-baik saja, asmaul husna, ya, fad'uhu biha. Jadi dia berdoa dengan mindset baik, dengan selalu positif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini adalah ayat 180, ubat kepada ayat 179, kelalaian dalam diri kita, tuan-tuan. Dan Allah mengingatkan bagaimana orang yang sentiasa diberi hidayah pada ayat 181. Mungkin saya nak minta ustaz baca sekali lagi ustaz, ya. Ayat 181 tentang Allah pasti akan menjadikan pada setiap umat ini ada orang yang diberi hidayah. Okey, insya-Allah. Syaitan. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun.
Dan di antara orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dan dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Jadi Allah menceritakan bahawa ada satu kumpulan manusia, harapnya kita lah tuan-tuan ya, ummah pada setiap umat, bukan pada zaman Nabi saja, ada pada setiap umat zaman ini, yahduna bil haq. Allah memberikan hidayah dengan kebenaran, dengan kebenaran itulah mereka memperjuangkan keadilan. Terus tuan-tuan ya, kita memperjuangkan keadilan, kita tak suka kepada rasuah, kita tak suka kepada orang yang sombong dalam pemerintahan, kita tak suka orang menipu ya. Itu perjuangan keadilan itu kita dapat daripada mana? Dapat daripada al-haq. Al-haq daripada mana? Daripada al-Quran sebagai sumber hidayah. Tetapi ada satu lagi kumpulan, walladzina kadzabu biayatina, ini amat menakutkan. Orang yang mendustakan ayat Allah, sanastadrijuhum. Apa maksudnya? Daripada perkataan darajah Ustaz ya. Darajah itu maksudnya tingkat ataupun satu tahap ya. Tapi bila Allah kata sanastadrijuhum, Allah menaikkan tahap seseorang itu, makin kaya, makin pandai, makin berpangkat, tapi rupanya itu adalah istidraj. Itu adalah Allah buat dia naik pangkat, tapi sebenarnya dia makin lagi jauh daripada Allah, sehingga kan dia tak sedar, macam mana saya boleh jadi lebih kaya, lebih berpengaruh, lebih banyak follower. Rupa-rupanya dia mendustakan Allah. Allah bagi lebih banyak lagi macam ayam Ustaz ya. Bagi ataupun bagi dia kruk bagi jagung tu, akhirnya sekali kena masuk perangkap ya. Itu adalah apa yang berlaku kepada orang yang mendustakan ayat Allah. Dia rasa dia bagus ya, dia rasa dia okey dalam hidup dia, tetapi sebenarnya itu adalah perangkap menguji sama ada dia sedar kepada Allah ataupun tidak. Itu membawa kita kepada perkataan kita pada hari ini. Sama-sama kita perhatikan. Zara'a maksudnya ialah menjadikan ataupun menggandakan. Ini yang Allah gunakan dalam ayat 179, walaqad zara'na ya, kami jadikan, kami menggandakan lagi konten kandungan Jahannam itu dengan apa? Dengan jin dan juga manusia. Sikit je ahli je, tapi lepas tu ramai lagi ahli dalam neraka, naudzubillah min zalik, kerana ada hati tapi tidak cukup untuk mendalami ilmu sehingga mengenal pada Allah. Itu sebabnya tuan-tuan, kita harapkan dengan ilmu yang kita belajar dalam hidup, belajar dekat universiti, pastikan anak murid kita makin dekat dengan Allah, bukan makin lalai. Kita berehat sebentar, kita kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Dan semuanya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton dan sahabat-sahabat Al-Quran terus istiqamah dalam My Quran Time. Itulah penciptaan manusia, kita adalah sebaik-baik penciptaan. Tapi belum tentu pada akhlaknya. Kalau kita mengutamakan iman kita, maka benar kita menjadi sebaik-baik manusia. Tetapi kalau kita tidak menggunakan akal, potensi yang Allah Ta'ala berikan kepada kita untuk menggunakan hati, akal kita melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, melihat ayat-ayat Allah, maka Allah sifatkan kita sama seperti haiwan, binatang. Tak lain. Bahkan bal adall. Kal an'am bal hum adall. Kamu lebih sesat lagi binatang. Maka mudah-mudahan kita tidak jadi orang-orang yang direndahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sebab kita tidak menggunakan akal. Warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang Nabi pasti, Nabi janji kepada kita, selagi kita berpegang teguh kepada kedua-duanya Al-Quran dan Sunnah, kita tidak akan sesat selama-lamanya.
Alhamdulillah. Baik penonton-penonton, sahabat-sahabat yang saya kasihi, ilmu tajwid kita pada hari ini hari kita akan belajar huruf yang kelima, berkaitan dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf ikhfa ada 15 dan hari ini kita nak belajar huruf yang kelima, iaitu ulang kaji kita huruf zal. Mari kita lihat slide yang kita sediakan. Contoh nun mati dan tanwin pada hukum ikhfa hakiki, iaitu pada huruf zal. Tengok, dia pada satu kalimah. Nun mati boleh berlaku pada hukum ikhfa ni pada satu kalimah, juga berlaku pada dua kalimah. Dan juga tanwin mestilah, wajiblah, tidak dapat tidak berlaku, pasti dalam keadaan dua kalimah. Okey, perkataan pertama munzirun, nantakil minal mim, kita pindah daripada makhraj mim terus pergi kepada huruf zal. Mulut kita ni daripada sebut mim terus pergi zal. Zal kat mana? Zal hujung lidah di bawah gigi atas, kan? Daripada mim terus pergi zal. Nun hanya kita kekalkan pada gunnah di hidung saja. Sebut mu, mulut kita terus pergi, lidah kita pergi huruf zal tanpa menekan-nekan huruf zal, hanya standby di makhraj zal. Habis gunnah barulah kita menekan kalimah ataupun makhraj huruf zal. Munzirun. Contoh dalam dua kalimah pula, min zakarin, hujung lidah kita tidak naik ke atas langit. Maknanya daripada mim terus pindah kepada zal. Contoh tanwin pula, bisalamin zalik. Itu latihan praktikal kita pada ikhfa hakiki pada huruf zal yang merupakan salah satu daripada huruf ikhfa yang 15. Ini huruf kelima. Kita akan belajar satu-satu sampailah huruf yang ke-15. Okey, kaedah dia daripada huruf mim tu, tak kiralah kalau sebelum nun tu mim lah, kalau sebelum nun tu ada huruf kaf lah, tak kisahlah. Tapi yang penting selepas kita sebut mim itu terus kita pindah pada makhraj huruf ikhfa, iaitu huruf zal. Nun itu hanya kekal di khayshum sahaja. Adapun di lidah, di makhraj kita dah sembunyikan dia, kita terus pindah daripada huruf sebelum nun itu kepada huruf ikhfa. Hari ini adalah huruf zal, tanpa menekan-nekan. Kalau kita menekan, dia jadi macam idgham. Kita dah tekan kuat pada huruf zal kan, dia jadi macam idgham pula. Ini dia bukan idgham, bukan masuk. Nun itu hanya disembunyikan di sisi huruf ikhfa, itu huruf zal pada hari ini. Munzirun, sama-sama sebut. Min zakarin bisalamin zalik. Ayuh, alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, itu adalah sambungan daripada perbincangan kita sebelum ini berkaitan dengan hukum tajwid, dan alhamdulillah moga-moga ia memberi penjelasan lebih Ustaz ya. Dan kita ingin sambung kepada perbincangan kita. Sebentar tadi kita sudah baca sehingga ayat 184 ya. Kita sudah pun melihat kepada hakikat tentang diri manusia ya. Ini surah Al-A'raf ini adalah antara kesimpulan akhir berkaitan dengan bagaimana kita tidak mahu jadi lalai. Pada ayat 183 Allah menyatakan, dan aku akan memberikan jangka waktu kepada mereka, sesungguhnya perancanganku sangat teguh ya. Allah memberikan extension kepada orang-orang yang mendustakan Allah, yang dia rasa bahawa saya ni dapat macam-macam ya, dapat pangkat, dapat harta. Itu sebabnya peringatan pada kita, pada saya tuan-tuan, bila dapat lebih dalam hidup ini, kita tidak mahu dia jadi istidraj. Kita tidak mahu jadi istidraj. Macam mana caranya? Ialah dengan kita kembali balik kepada ayat yang ke-181, iaitu selalu kita mencari hidayah atas kebenaran dan perjuangkan keadilan. Itu tandanya orang itu dapat kelebihan bukan untuk istidraj,
ya, bukan untuk istidraj. Itu adalah nikmat yang Allah beri untuk digunakan untuk keadilan. Dia pergi tolong orang, dia terus cari al-Quran, cari hidayah, cari kebenaran, tak betul dia tegur. Itu adalah perjuangan orang yang bukan istidraj. Jadi perkara ini kadang-kadang tak nampak, kecuali apa? Kecuali apabila ada yafqahun, bila kita sudah diberikan kefahaman, gunakan hati untuk kita memahami, sudah tentunya hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah menyatakan wa umli lahum inna kaidi matin, iaitu kami punya perancangan memang amat kuat. Ya, kaidi matin ini maksudnya ialah, kalau matin itu macam tali ustaz ya, yang tidak akan terputus. Maksudnya bila Allah dah rancang, ya, tak ada siapa lagi yang boleh putuskan perancangan Allah untuk mengazab kepada orang yang mendustakan Allah SWT, yang dia rasa diri bagus. Kan, dia rasa macam everything is okay, kan. Saya okay semua, saya boleh hidup, saya boleh sihat, apa sebagainya, tapi sebenarnya Allah kata bahawa perancangan Allah lebih mantap. Awalam yatafakkaru, pada ayat 184 ini lebih menarik. Mengapa mereka tidak memikirkan? Jadi ini sekali lagi Allah mengatakan bahawa kita kena gunakan kapasiti qulub kita untuk berfikir. Ma bisahibihim min jinnah, ya, sahabat kamu itu sebenarnya tak gila. In huwa illa nadhirun mubin, sesungguhnya dia adalah pemberi peringatan yang jelas nyata. Apa poinnya? Orang-orang musyrik di Mekah itu dia mengelarkan Nabi ni gila. Bila dia dah Nabi menyampaikan dakwah, kemudian mereka tak boleh berhujah lagi, akhirnya mereka tuduh sebagai gila, sebagai kahin, sebagai bumuh lah, apa-apa macam-macam. Sahir, ya, sebagai tukang sihir. Jadi di sini Allah membuat penghujahan bahawa dia tak gila. Dia tak gila, malah dia sebenarnya menyampaikan peringatan. Kalau tuan-tuan perasan, peringatan ni penting kepada lembu dan juga ayam, tapi lembu tak kisah. Kan? Jadi poinnya apa? Ideanya ialah bila Nabi datang itu, Nabi bukan gila, ya. Nabi sebenarnya amat sayang kepada umat manusia di Mekah itu, juga kepada kita. Ingatkan, jangan lalai. Jangan lalai. Pasal kalau lalai nanti kena sembelih. Kan? Kalau lalai nanti kena sembelih. Jadi Nabi sebenarnya bukan gila. Cuma mereka gelar gila. Sebenarnya bila mereka gelar gila, mereka sebenarnya yang tidak menggunakan kapasiti berfikir macam orang gila. Itu sebabnya kita jangan cakap orang lain gila. Kerana apa? Orang yang letakkan tuduhan itu sebenarnya dia tak berfikir betul untuk memahami hakikat apa yang sedang dibawakan. Kadang-kadang ada orang sampaikan nasihat, teguran, kita jangan marah pada dia, kerana ada mesej yang kita perlu ambil. Kalau tak betul kita ketepikan, tapi kalau betul kita ambil pelajaran. Jadi sambungan kepada ayat ini, Allah suruh perhatikan kepada kerajaan Allah, ya, samawati wal ard. Kita baca ayat 185 hingga ayat 187. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, saya tertarik bila Ustaz sebut kalau kita bagi peringatan kepada lembu bolehlah, tapi lembu buat tak tahu je kan. Maknanya faham kepada kita, kalau kita buat tak tahu, orang bagi peringatan ni Al-Quran, Allah kata ni, Nabi katanya. Kalau kita buat tak tahu juga, betul lah, perumpamaannya sangat tepat lah. Begitulah Al-Quran yang begitu sentiasa memberi hint kepada, menegur kita dengan kata-kata yang begitu terpesona. Memang betul lah, kita jadi macam haiwan juga kalau kita buat tak tahu, buat tak endah apa yang Tuhan beritahu kepada kita. Baik, kita dah habiskan setengah muka lagi daripada ayat 185 hingga ayat 187. Auzubillahi minasyaitanir rajim. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ
يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 185 ini menyambung kepada seruan Allah. Kalau pada ayat 184 itu awalam yatafakkaru, berfikir. Pada ayat 185 ini Allah suruh perhatikan, ya. Jadi tafakkur dan juga tanzur itu memerhati dan juga melihat lama-lama, ya. Tafakkur itu kita fikir dulu. Kita fikir bahawa nabi ini, ya, sebenarnya tidak gila. Mengapa nabi ini nak sangat memperingatkan saya? Mengapa dalam al-Quran ni nak ingatkan saya? Mengapa ada kawan ingatkan saya? Fikir, suruh fikir, ya. Tetapi pada ayat 185 Allah suruh kita yanzuru, ya, seperti mana Nabi Musa pernah meminta pada Allah untuk arini, ya, ataupun tunjukkan aku nak tengok, ya. Dan juga perkataannya tentang nazar, ya, melihat. Jadi nazara ini, yanzuru ini memerhati secara lama. Perhatikan pada malakut samawati wal ard, pada kerajaan Allah, pada langit dan bumi. Wama khalaqallahu min syai', dan Allah menjadikan sesuatu, ya, telah menjadikan dan telah dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai. Jadi Allah suruh kita tengok, ya. Sebenarnya Allah suruh tengok untuk apa? Untuk jangan sampai kita, kalau katakan tadi Ustaz, ya, minta maaflah kalau katakan lembu nampak matahari, kita pun nampak matahari. Betul. Kan? Tapi beza antara lembu dan manusia ialah kita memahami matahari ini untuk apa sebenarnya. Oh, matahari ini sebenarnya ditundukkan untuk saya makin beribadah lagi, mencari hidayah, mencari al-haq, untuk saya memperjuangkan keadilan dalam hidup saya. Tak nak jadi seperti lembu-lembu yang tak ada kisah apa pun, yang penting dapat makan, dapat tidur, itu sahaja. Dan selepas itu Allah menyatakan wa an asa an yakuna qad taraba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, ya. Allah suruh kita dalam ayat ini, lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai, ya, iaitu tentang hari kiamat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ini, ya, fikir-fikir tengok pada semua ni kekal ke tak kekal, kan? Kalau fikir betul-betul, mana mungkin ada kekal? Dah tengok dah, ya, macam-macam ada orang yang sudah meninggal, tak kekal. Matahari pun tak kekal. Jadi kalau tak percaya kepada Nabi, cakap Nabi gila, ya, yang menyatakan bahawa percayalah pada Allah, percayalah pada hari kiamat, kamu buatlah kerja untuk persediaan hari kiamat, diambil ringan, nak percaya siapa lagi? Itu pada ayat yang ke-185. Ayat 186, mayyudlillah, barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terumbang-ambing dalam kesesatan. Dalam hutan, Ustaz, ya, kalau kita sesat, ya, kita memang habis punca. Kalau katakan kita jalan raya pun, pergi ke Kuala Lumpur, kalau tak pakai Waze, kalau kita tak biasa jalan tersebut, kita akan pusing, dan perkara itu akan menyebabkan wa yadharuhum fi tuyanihim ya'mahun, tinggalkanlah, dia akan membiarkan mereka dalam keadaan ya'mahun ini adalah dalam bentuk keadaan terumbang-ambing, tak nampak, ya, bukan sekadar tak nampak fizikal, tetapi dalaman itu yang menyebabkan stres dalam hidup, menyebabkan kita rasa tidak enak dalam hidup ini, walaupun kaya, walaupun ada berpangkat. Ini kesan apabila seseorang itu disesatkan oleh Allah Subhanahu taala. Pasal apa? Tidak mahu menggunakan kapasiti pemikiran dan juga hatinya untuk memahami tujuan hidup dalam
dalam hidup ini. Dan ayat 186 bercakap tentang mesej yang dibawakan oleh nabi, ya. Banyak kali nabi cakap hari kiamat, ya. Jadi mereka bertanya, yasalunaka anis saah ayyana mursaha, bila berlaku hari kiamat. Kau cakap bersedialah untuk hari kiamat. Bila kan, ini pertanyaan daripada mereka. Kata nabi apa? Allah ajar kepada nabi, innama ilmuha inda rabbi, ya, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat ini adalah di sisi Tuhanku. Allah ajarkan. Jangan jawab pula nantilah, kita dah tak lama dah kan. Kita mungkin ada tahun 2000 kot. Itu yang orang cuba tunggu 2000 tak jadi. 2020 kot tak jadi lagi kan. Jadi jawapan yang terbaik apa? Ilmuha inda rabbi. Itu cara kita menjawab. Jangan kita percaya kepada apa fake news ke kan, ataupun kata NASA cakap bahawa dunia ini ada 100 tahun lagi, 50 tahun. Tak. Yang pentingnya ialah kita buat persediaan menggunakan akal sebentar tadi untuk memahami tentang al-haq, mencari hidayah dan perjuangkan keadilan. 3 poin yang kita nampak pada ayat 181 sebentar tadi. Jadi Allah kata apa? La yujalliha liwaqtiha illahu. Allah tidak menampakkan perkara tersebut waktunya itu kecuali Allah saja yang tahu. Thaqulat fis samawati wal ard, ya. Thaqulat ini macam seorang ibu yang mengandung saja dah tiba dekat waktu dia bersalin, itu thaqulat, amat berat. Jadi sebenarnya thaqulat fis samawati wal ard, sebenarnya langit dan bumi sebenarnya dah syarat untuk akhirnya habislah, ya, bersalin habis. La ta'tikum illa ba'tah. Jadi dia tidak hadir kecuali dalam keadaan tiba-tiba, tak ada siapa. Kita tahu tanda-tanda, tetapi dia tidak ada cakap pada tahun 2026 ke tahun 2030 ke. Itu bukan kaedah kita memahami kiamat. Tetapi preparation, persediaan perlu. Yasaluka annaka hafiyun anha, mereka bertanya macamlah kamu tahu sangat. Katakanlah ilmunya di sisi Allah, tetapi manusia ramai tak tahu. Ramai tak tahu maksudnya apa? Bukan tak tahu pasal kiamat, itu semua orang tak tahu, tetapi ramai manusia yang tidak buat persediaan. Dia nak tahu bila, ya, dia nak tahu macam mana, tetapi dia tak buat persediaan sebenar-benarnya. Yang harapnya tuan-tuan, kita adalah orang yang betul-betul serius untuk tidak lalai membuat persediaan sampai ke hari as-saah itu tadi. Membawa pada situasi kita pada hari ini, iaitu pada halaman 174 ini, situasinya ialah bagaimana hakikat manusia ini digambarkan, ya, seperti binatang ternakan kalau tidak menggunakan kapasiti berfikirnya itu tadi, memahami hakikat apa yang berlaku dalam hidup kita, ya. Dan di sebelah kanan itu kita bukan nak tolak, ya, syariat Islam, ya, tetapi kita kena ada tolak ansur. Ya, pasal nak tolak ansur akhirnya tertolak-tolak apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu bukan. Kita kena memperjuangkan keadilan, berteraskan hidayah kebenaran yang kita belajar daripada ayat 181 tadi. Membawa kita kepada resolusi kita pada hari ini. Yang pertama, kita gunakan pendengaran, penglihatan dan hati untuk mengenal ayat Allah dan tidak lalai. Ya, fokuskan kepada hati itu agar dia yafqahun, memahami apakah mesej yang Allah sedang sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, doa dengan menghayati Asmaul Husna pada setiap masa, kerana itu tandanya kita selalu akan tidak lalai. Dan yang ketiganya, elakkan mendustakan atau menafikan ayat Allah agar tidak semakin hancur dan rosak, istilahnya istidraj yang Allah nyatakan pada ayat 182. Kita doa pada Allah, Allah pimpin kita, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Wadud, ya Dzal Arsyil Majid, ya Fa'alul lima yurid. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami hati-hati yang bersih, ya Allah. Hati yang sentiasa terpesona dengan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami akal yang sehat, ya Allah. Akal yang sentiasa memandang akan ayat-ayat-Mu, ya Allah. Akal yang sentiasa memandang akan tanda-tanda kebesaran dan keagungan-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami telinga yang sentiasa mendengar ayat-ayat Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, peliharalah hati kami, telinga kami, mata kami, ya Allah, daripada mendengar perkara, melihat kemaksiatan, ya Allah. Ya Allah, peliharalah, ya Allah, daripada kelalaian dan juga kesesatan, ya Allah. Ya Allah, selamatkanlah kami, ya Allah,
Ya Allah, janganlah kau azab kami di hari akhirat, Ya Allah. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, janganlah engkau sesatkan kami, Ya Allah. Engkaulah Tuhan yang maha berkuasa, Ya Allah. Engkaulah pemilik hati-hati kami ini, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya dosa kami sangat banyak, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya dosa kami ini sangat besar, Ya Allah. Tiada yang boleh mengampunkan dosa-dosa kami, Ya Allah, kecuali engkaulah Tuhan yang maha besar, Ya Allah. Amin ya rabbal alamin, walhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi memimpin doa kita agar kita selalu mohon pada Allah tidak lalai dan tidak disesatkan kerana kita tidak menggunakan kapasiti berfikir. Inilah seruan kita dalam tabung gerakan Al-Quran untuk sama-sama kita menyedarkan kepada masyarakat ya tentang peringatan demi peringatan, dan tuan-tuan boleh menyokong bersama dalam tabung gerakan Al-Quran ini dengan menyumbang pada nombor yang tertera, yang diharapkan masyarakat akan jadi lebih sensitif kepada bahaya di dunia, apatah lagi bila kita bercakap tentang cabaran di akhirat. Kalau kita tidak mencari hidayah, mencari kebenaran dan memperjuangkan keadilan pada ayat 181. InsyaAllah kita bertemu lagi ulangan pada jam 5, pada jam 10 dan jam 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas yang mendoakan tuan-tuan terus mencari hidayah dengan Al-Quran. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.